Boleh, apa beza? Kalau susah nak type, boleh buka mic pun, boleh buka mic sekejap, lepas tu tutup balik. Dia ada kutub, dia ada medan magnet, boleh? Secara yang kita boleh tengok lah. Kutub medan magnet ni orang fizik jawab dia. Kalau yang biasa je, orang awam je, jawab macam mana? Nak beza? Tu dah ada yang buka mic tu. Kenapa? Macam mana nak beza dia? Ada medan magnet. Okay, macam mana beza dia? Boleh? Okey, kalau yang tu. Kalau yang biasa, tutup dulu mic ya, mute mic. Tertarik antara satu sama lain. Ada tarikan tolakan. Betul-betul. Bagus. Okey, yang paling basic dia ialah magnet ni dia akan tarik besi lah, betul? So, kalau besi biasa, dia tak tarik besi. So, bila kita dekatkan M Hakim tu, minta mute dulu kejap. Cikgu takut suara cikgu akan tenggelam nanti. M Hakim 100803. Minta mute dulu kalau dengar cakap cikgu ni. Okey, terima kasih M Hakim. Okey. So, dia ni tarik besi lah. Itu kita kata magnet, betul? Tarik besi. Bila dia tarik besi? Boleh tak? Cikgu katalah, cikgu ada satu magnet, dengan betul ya. Cikgu ada satu magnet ni kat peti ais tu. Dekat dengan peti ais baru dia tarik, betul? Kalau magnet peti ais ni, cikgu duduk ruang tamu. Melekat tak dengan peti ais kat dapur? Tak melekat kan? So, bila dia boleh melekat, bila dia tak boleh melekat? Bila? PKP ni dia bagi berfikir sikit. Bila? Boleh tulis kat komen ya, bila? Ada nak respon ke? Bila dia boleh melekat? Bila satu besi, katalah, okey, sini cikgu confirm. Yang pertama ni, yang cikgu write ni ialah magnet. Yang ini adalah bukan magnet. Kan? Sebab dia besi biasa. Bila magnet ni akan melekat dengan besi bila? Kita kata dia melekat dengan besi, cikgu. Betul? Bila dia melekat dengan besi? Apabila ada arus mengalir. No. Bila ada arus mengalir, no. Bila dia rapat, okay, good. Bila utara dengan selatan, bila kita letak dia sebelah, betul? Bila dia dekat, okay, itu paling tepat. Bila besi dekat dengan magnet. Tak ada kutub pun tak apa. Kan? Sekarang kita tak tahu dia ada kutub ke tak kutub. Okey. Ni cikgu kata dia magnet, dia tak tahu kutub ke tak kutub. Cikgu pandang balik kutub dia ni. Kutub tak tahu. Tapi dia magnet, cikgu kata. Dia magnet. So, dia akan melekat dengan besi. Bila besi masuk dalam satu kawasan dia ni. Di sekitar magnet ni ada satu kawasan. Boleh? Kawasan. Kawasan ini, bila besi lain masuk, katalah cikgu ada besi cikgu warna bulat macam ni, besi cikgu bulat. Besi lain masuk dalam kawasan ini. Kita rapatkan besi itu dengan kawasan ini. Maka besi itu akan melekat dekat sini. Itu dia. Itu sifat magnet dulu. So, kawasan ini, this area, this region, kawasan ini namanya medan magnet. Kita namakan medan magnet. Okey, magnet ni ada medan magnet. Bila satu besi ataupun satu magnetic material masuk dalam medan magnet ini, dia akan mengalami daya, kita kata. Mengalami daya. Akan ada daya. Daya yang bertindak. Boleh? Mengalami daya. Apa maksud daya dulu? Daya ni sama ada dia berlaku tolakan, mungkin berlaku tolakan atau mungkin berlaku tarikan. Boleh? Mungkin berlaku tolakan, mungkin berlaku tarikan. Bila? Bila berada dalam medan magnet. Faham tak tu? Bila berada dalam medan magnet. Kalau besi ni ada kat luar, takkan tarik lah. Besi ada kat luar, takkan tarik lah medan magnet. Atau takkan tertarik lah kepada magnet ni. Boleh? Tak akan tertarik. Kalau masuk je dalam ini, maka dia tertarik. Itu sifat magnet dulu. Okey, so medan magnet ini nampak ke tak nampak? Tak nampak. Kita nampak yang kita nampaknya magnet seketol ni yang kita nampak, yang cikgu lorek ni yang kita nampak. Luar daripada tu kita tak nampak, tapi kita boleh nampak kesan dia. Kita tak nampak dia,
Kan? Kita tak nampak medan ini macam mana, besar mana kita tak nampak. Tapi kita boleh nampak kesan dia. Apa kesan dia? Letak besi dalam tu, dia akan tarik. Tak letak besi, dia tak letak besi. Tak letak besi, dia tak tarik lah. Masuk besi dalam tu, tarik. Besi ada kat luar, dia tak tarik. Boleh? Okey. Seterusnya. Kalaulah kita kata ada besi kat sini, ada besi dekat sini, baru dia tarik. Yang medan ini besar mana? Kan? Medan ini luas mana? Itu berbeza berdasarkan kekuatan magnet. Ada magnet tu kuat. Bila kuat, jauh sampai sini. Dia boleh sampai sini. Dia boleh cover lagi. Kan? Ada magnet tu tak jauh sangat sampai sini. Baru dia boleh cover. Boleh faham? Okey, seterusnya. Cikgu ulang balik. Bukan cikgu ulang balik. Kita pergi kepada yang lebih jelas. Sekarang, kita semua dah faham kan? Itu ialah medan magnet. So, kalau cikgu kata, cikgu ada satu magnet tadi. Cikgu kata, cikgu ada satu magnet. Magnet cikgu ada utara, ada selatan. Semua boleh faham, semua setuju tadi bahawa kawasan di sekitar magnet ini akan adanya medan magnet. Betul? Medan magnet ini, apa fungsi dia? Bila magnet masuk dalam medan magnet, ada magnet lain ataupun besi masuk dalam medan magnet, dia akan mengalami daya. Sama ada dia ditolak atau ditarik. Boleh? Okey. So, kita boleh wakilkan the magnetic field ataupun medan magnet ini dengan magnetic field line ataupun garis medan magnet. Macam mana garis medan magnet? Medan magnet ni garis dia always keluar daripada utara masuk pada selatan. Itu medan magnet, garis dia. Tengok Saya lukis ni, medan magnet masuk daripada utara masuk selatan. Daripada utara masuk selatan. Daripada utara masuk selatan. Ini ialah perwakilan. Boleh, kita nak wakilkan medan magnet tu. So, ini ialah medan magnet tu lah. Medan magnet. Okey. Kalau sampai situ, okey, tengok. Sini, sampai sini cikgu buat. Kan, sampai sini cikgu buat. So, cikgu boleh kata, kalau besi, katalah cikgu ada satu besi, warna biru cikgu guna, ini besi. Besi duduk sini. Dia tak akan ditarik. Tapi kalau besi masuk dalam medan ini, maka dia akan ditarik ke arah magnet ni. Melekat dia. Boleh faham kan? Itu magnet dulu. Ada soalan? Ada soalan ke? Boleh faham ke? Ada soalan ke? Sampai situ ada soalan ke? Bagi faham dulu magnet ni. Nanti nak guna nanti, magnet pun tak faham macam mana nak buat medan magnet dia ataupun macam mana nak buat elektromagnet dia. Magnet ni faham? Dia besi magnet ni ialah besi. Kalau orang Kelantan ke, dia panggil besi berani. Sebab dia berani tarik. Boleh. Ada tempat yang dia panggil besi berani lah. Sekarang kalau panggil magnet pun boleh. Okey, itu satu magnet. Yang kedua, bagus, faham. Nur Aina bagus, Muhammad Fatah bagus. Yang lain pun faham mungkin. Dengar saja pun boleh. Okey, yang kedua ialah kita dah tahu magnet. Yang kedua, kita tengok pula tentang, jadi slide cikgu sekejap lagi tentang benda yang nama dia kompas. Pernah tengok kompas? Duduk macam ni, dia akan tunjuk, macam ni pun ada kompas dia. Dia pun hijau kan kat sini. Ataupun bulat macam ni, kita pun tulis ini jarum kompas. Betul? Duduk macam ni, ini jarum kompas kan? Okey, kompas ini akan sifat kompas. Ini yang pertama. Yang pertama tentang magnet, semua dah faham. Medan magnet ini untuk magnet kekal ini, medan magnet ini tak akan hilang sampai bila-bila. Duduk situ, dia memang ada medan magnet. Magnet ini kita panggil sebagai magnet kekal. Cikgu tulis dulu. Magnet kekal. Ataupun ada juga orang panggil magnet bar. Boleh juga. Sebab dia bar, dia bentuk bar. Magnet kekal. Kenapa kita sebut kekal? Sebab medan magnet dia kekal sampai bila-bila. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah kompas. Kompas ini ialah satu alat untuk menunjukkan arah utara bumi. Betul? Arah utara bumi. Letak mana-mana kompas, letak sini kompas, pusing kompas tu dulu. Pusing bagi dia pening, lepas tu biarkan dia kejap, dia akan tunjuk utara bumi. Dia tak pening dia.
Letaklah macam mana pun dia tunjuk utara bumi. Kalau dalam keadaan biasa memang dia tunjuk utara bumi. Itu orang guna kompas ini untuk masuk dalam hutan. Dalam hutan kan kita masuk jungle trekking tu, kita dah berpusing-pusing, letak kompas memang dia tunjuk utara bumi. Setia dia. Setia. Tunjuk utara bumi juga. Boleh. So, kalau boleh ke? Faham ke? Kalau di magnet ini, cikgu letak dia kat tepi sini, maka dia akan tunjuk utara bumi. Kalau utara bumi cikgu belah sini lah. Ni belah utara bumi cikgu. Utara bumi cikgu belah situ. Maka dia akan tunjuk utara bumi. By hook or by crook. Memang dia tunjuk utara bumi. Cikgu pun letak kat sini kompas. Dia akan tunjuk utara bumi. Tapi apabila kompas ini masuk dalam medan magnet, dia duduk dalam medan magnet, dia sekarang menunjukkan arah medan magnet. Dia akan tunjuk arah situ. Walaupun arah utara bumi ke atas. Dia akan tunjuk situ. Boleh. Itu sifat kompas. Kalau kompas cikgu letak sini. Tengok ni. Cikgu letak atas ni. Nampak ke cikgu lukis ni? Tak. Dia akan tunjuk sini. Kalau cikgu letak depan sini. Depan utara ni. Dia akan tunjuk sini. Boleh. Okey. Kalau dia cikgu letak sini. Dia akan tunjuk sini. Tapi kalau cikgu keluarkan sikit, dia akan tunjuk sini. Okey, kenapa? Bagus tanya kenapa. Kenapa? Sebab memang kompas ini menunjukkan sebenarnya kompas ini ataupun jarum dia menunjukkan arah magnetic field. Kalau dalam keadaan biasa, memang dia arah magnetic field ni ataupun dalam keadaan biasa kat luar ni dia akan tunjuk utara bumi. Bila berada dalam magnetic field, dia akan tunjuk arah magnetic field ni. Dia akan tunjuk arah magnetic field ni. Kalau ke sini arah magnetic field dia. Ataupun arah medan magnet dia. Kalau cikgu tak tu lukis arah medan magnet, letak kompas dulu. Maka kita boleh juga lukis arah medan magnet ke sini. Boleh? Itu memang sifat dia lah. Sifat asal dia. Letak mana-mana, luar daripada medan magnet, dia akan tunjuk arah utara bumi. Arah utara bumi ni tak berubah lah. Memang arah utara tu je bumi. Kalau berada dalam medan magnet, dia akan tunjuk arah medan magnet. Medan magnet tu ke mana? Duduk sini. Katalah duduk sini. Duduk sini. Dia sengit macam ni lah. Arah medan magnet dia sengit macam tu. Duduk sini. Arah medan magnet dia ke bawah macam ni. Kalau duduk sini, arah medan magnet dia straight. Kan? Straight ke sini, ke kanan. Boleh? Kanan kiri ni jangan hafal. Dia mesti daripada utara masuk pada selatan. Salam teacher, host dan kawan-kawan semua. Nak tanya, kelas sekarang ni direkod tak? Sebab saya dekat luar ni ada hal. Saya terpaksa keluar. Oh, host. Sekejap. Cikgu rasa direkod. Ya, rekod. Rekod. InsyaAllah ada nanti. Rekod. Okey, terima kasih host. Host yang bertugas, terima kasih. Okey, bolehkah sampai arah magnet? Okey, settle. So, kita faham dua. Satu, sifat magnet dia. Yang kedua, arah sifat kompas. Okey. Sekarang, yang ketiga. Bila cikgu ada kabel, satu kabel. Cikgu besarkan ni cikgu. Cikgu ada satu kabel. Kabel cikgu warna hitam. Kabel, satu kabel. Kabel ni apa? Kabel cikgu ni ialah konduktor. Apa-apa jenis konduktor? Cikgu kata apa-apa jenis konduktor. Ni wire lah. Wire pun orang panggil. Kabel pun orang panggil. Tapi dia mesti adalah konduktor. Apa maksud konduktor? Konduktor elektrik. Apa maksud konduktor elektrik? Okey, dah ada nota. Cikgu dah upload semalam nota. Sepatutnya ada dengan awak sekarang. Kalau tak ada, boleh tulis dekat buku dulu. Kan? Ada dalam nota tu, ada nota-nota tambahan yang cikgu cerita ni. Sepatutnya tulis kat situ lah. Boleh alirkan elektrik. Bagus. Tiada aliran elektrik. Bukan. Aliran ada ke tak ada, tak tahu lagi. Cuma konduktor ni ialah bahan yang boleh mengalir elektrik. Konduktor elektrik kita panggil. Boleh. Bahan yang boleh mengalir elektrik. Konduktor elektrik. Boleh faham? Kalau bahan itu tak boleh mengalir elektrik, kita panggil penebat. Mana dapat nota? Oh, nota dekat
Group Telegram support. Telegram support untuk Form 5. 2 hari, semalam, sehari sebelum kelas, cikgu biasanya upload dekat situ. Nanti awak boleh download dan print out lah kalau sesuai. Kalau tidak, boleh juga simpan dalam komputer ataupun handset pun boleh. Boleh tengok macam tu kan. Sekarang semua boleh. Penebat. Bahan yang tidak boleh mengalir elektrik. Bagus. Syafiq kot. Tak tahu. Syafiq. Okey. Konduktor. Boleh mengalir elektrik. Tak boleh mengalir elektrik. Penebat. Ataupun bahasa Inggeris sebut insulator. Boleh juga. Insulator. Boleh insulator, penebat. Kalau boleh mengalir dengan tak boleh mengalir tengah-tengah, kita panggil semiconductor. Itu bab 4 nanti kita akan belajar semiconductor. Okey, ini konduktor. Bila dalam keadaan biasa, tanpa pengaliran elektrik, konduktor itu adalah konduktor biasalah, besi biasalah. Kalau besi biasalah. Kalau dawai biasalah. Kalau kuprum biasalah. Tak ada isu lah. Okey, sekarang masalah berlaku ataupun yang kita nak belajar ni berlaku bila ada arus mengalir dalam. Tak. Ini anak panah. Arus mengalir. Arus mengalir daripada atas ke bawah. Macam ni, daripada atas ke bawah. Arus mengalir. Boleh? Maka apa akan jadi di sekitar konduktor ini, boleh faham ya? Di sekitar konduktor ini akan ada medan magnet. Macam tu. Akan ada ini medan magnet. Pernah dengar ke medan magnet? Tadi baru dengar kan medan magnet. Sebelum ini medan magnet ada dekat mana? Dekat sekitar magnet. Betul? So, medan magnet ada sekitar magnet. Sekarang medan magnet ada di sekitar konduktor. Boleh? Okey, kalau sebelum ni cikgu kata, apa fungsi medan magnet tu? Kawasan itu bila masuk besi, dia akan tarik ataupun mengalami daya. Sama jugalah, sebab ini pun nama dia medan magnet. Kawasan di sekitar ini nanti, kalau ada besi lain masuk, maka dia akan mengalami daya juga. Medan magnet ini segiri ataupun benda yang sama dengan medan magnet yang disebabkan oleh magnet kekal tadi. Sama. Boleh. Okey, ada respon dulu. Saya nak dengar respon dulu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, so bila ada arus, kalau cikgu lah, boleh cikgu, bagus. Aina Syamsurina. Bila ada arus, maka di sekitar medan, sekitar, kita kata sekitar apa tadi? Sekitar konduktor ini akan ada medan magnet. Kalau tak ada arus, arus tak mengalir. Tak ada arus ni. Tak ada arus. Arus tak ada. Cikgu pangkah. Arus tak ada. Maka tak ada yang warna merah ni arus. Maka tak adalah medan magnet dia. Once dah ada arus, akan ada medan magnet. Boleh? Okey. Semua dawai ataupun semua kabel dalam keadaan yang macam mana pun, kalau ada arus mengalir, kalaulah ada arus mengalir, duduk macam ni. Ada arus mengalir. Tiba-tiba ada arus mengalir. Di sekitar kawasan ini ataupun di sekitar kabel itu akan adanya magnetic field. Kalau tak ada arus, tak ada magnetic field. Boleh faham? Okey, cikgu soal dulu. Kalau boleh faham, boleh cikgu soal dulu. Bila magnetic field di sekitar konduktor ni ada? Bila magnetic field di sekitar konduktor ini ada? Bila? Bila ada arus. Bagus. Muhammad Fatah. Awal. Akilah Maisarah. Bila ada arus mengalir. Bagus. Bagus. Faham tak tu? Bila ada arus mengalir, maka ada magnetic field. Tak ada arus, tak ada magnetic field. Boleh? Ini nanti kita nak tengok nanti tentang faktor nanti. Jadi ingat tu dulu. Ada arus mengalir, ada magnetic field ataupun medan magnet. Magnetic field, medan magnet. Kalau cikgu tersebut dalam bahasa Melayu yang awak tak faham atau dalam bahasa Inggeris yang awak tak faham, kalau awak belajar bahasa Inggeris, boleh tulis kat situ, cikgu translate. Okey. Okey, so medan magnet ini akan ada bila ada arus mengalir. Dalam mana-mana konduktor sekalipun. Wire biasa pun, wire biasa. Wire cikgu kita kata wire extension rumah kita. Bila ada arus mengalir saja, kat sekitar dia, mesti ada magnetic field.
Kalau tak ada arus mengalir, tak ada magnetic field. Boleh? Okey. Mudah awak ni. Faham? Mudah faham. Okey. So, sekarang satu yang benda yang kita kena percaya. Satu. Dan maksud ni, satu benda yang kita kena percaya, yakin bahawa ada arus mengalir akan ada magnetic field. Boleh? Okey. Kalau boleh, kita sambung pada slide cikgu dulu. Okey, kita sambung pada slide cikgu. Okey, contoh kat slide cikgu ni ke elektromagnetan. Dekat cikgu sambung bateri, lepas tu kalau awak perasan cikgu sambung bateri, lepas tu dekat sini akan ada arus mengalir lah. Arus always mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. So, arus mengalir dalam arah yang cikgu tunjuk tu, nampak? Kat sini cikgu belitkan satu wire. Wire ni cikgu belitkan pada satu besi. Ini besi biasa. Katalah besi biasa, logam. Konduktor biasa lah. Nak lilit kayu pun boleh masa ni. Okey, so ada arus mengalir. Once ada arus mengalir, betul? Di sekitar kawasan ini nanti akan ada medan magnet. Kan? Sebab ada arus mengalir. Di sekitar tu akan ada medan magnet. Okey, kalau di sekitar tu ada medan magnet, maka kita akan nampak yang ini ataupun kita akan nampak klip tadi yang jauh daripada medan magnet itu akan ditarik. Boleh? Akan ditarik. Itu kita kata kemagnetan yang dihasilkan oleh arus elektrik. Itu ialah elektromagnetan. Keelektromagnetan. Boleh? Keelektromagnetan. Ataupun bahasa lain, keelektromagnetan ialah magnet yang disebabkan oleh arus elektrik. Magnet yang disebabkan oleh arus elektrik. Ada arus, tak ada magnet tu lah. Kalau tadi kekal selama-lamanya. Ada arus ke, tak ada arus ke, ribut taufan ke, dia memang kekal medan magnet ke. Boleh? Tu kita sebut magnet kekal. Boleh? Okey, bagus. Boleh, bagus.